Okay, so hari ini kita masuk subtopik yang ketiga, iaitu vektor yang berada dalam sata katesan. Sata katesan maksudnya ada paksi S, ada paksi Y. Okay, selalu kita bila melibatkan sata katesan, kita ada titik koordinat, semua benda itu. So sekarang kita akan bincang kalau vektor itu berada dalam sata katesan. Kalau kamu tengok apa yang awak belajar sebelum ini, cikgu mungkin bagi satu, katakan cikgu bagi satu diagram kepada kamu. Cikgu kata ini A, ini B, ini C. Okay, cikgu bagi macam ini saja. Lepas tu suka hati cikgu lah. Cikgu mungkin kata ini 3S. Ini mungkin 4Y. Lepas tu cikgu boleh tanya benda-benda lain lah. So bila keadaan macam ini, vektor ini tidak berada dalam sata katesan. Sebab tengok cikgu lukis pada satu kertas putih saja. Okay? Dan bila dia bukan, ini yang bukan bukan dalam sata katesan, iaitu apa yang awak buat sebelum ini lah sebenarnya. Okay? Bila dia bukan berada dalam sata katesan, kalau cikgu nak kata vektor AB, okay? Kamu mesti rujuk kepada gambar raja, baru awak nampak, oh itu dah tempatnya AB, panjang macam ini, arah macam ini. Kalau sekarang cikgu tutup, katakan sekarang cikgu tutup gambar raja ini, okay, cikgu tutup gambar raja ini, cikgu tulis vektor AB, sorry cikgu saya tak tahu vektor AB panjang dia macam mana, dia itu arah ke atas ke bawah, saya tak tahu. Contohnya tiba-tiba cikgu bagi, okay, vektor BC. Kalau tak ada gambar raja itu kita tak boleh bayangkan panjang BC macam mana, arah dia ke atas ke bawah ke, kita tak boleh bayangkan. Dan kalau cikgu bagi awak gambar yang berbeza, jawapan untuk AB, BC ini pun bentuk dia pun akan berbeza sebab dia akan berubah ikut gambar raja yang ada. Dia akan berubah ikut gambar raja yang ada. Begitu juga kalau cikgu bagi macam ini, A, B, macam ini. Kalau tanpa gambar raja, kita tidak boleh tahu vektor A apa bentuk dia, berapa magnitude dia, apakah arah dia. Itu untuk cikgu panggil ini ialah vektor yang tidak berada dalam sata katesan. Okay. Dan apa yang kita akan belajar hari ini ialah benda ini berada dalam sata katesan. Okay. Maksudnya macam ni. Tengok masih AB, masih BC, tapi awak akan nampak cikgu bagi benda ini dalam sata katesan. X, Y. Lepas itu, cikgu mungkin letak titik A di sini. Di mana tempat ini ialah 1, tempat ini ialah 4. Contohnya cikgu bagi koordinat. A ialah 1, 4. Okay, lepas tu cikgu bagi B. Okay, katakan B 5, negatif 2. Okay. So maksudnya sini ialah 5, sini ialah negatif 2. Cikgu letak sesuka hati aja. Okay, contohnya cikgu letak lagi 1 C. Cikgu letak lagi 1 C. Sini mungkin mungkin negatif 8, ini mungkin negatif 8, 2. Untuk koordinat C. Contoh so bila sekarang cikgu tanya awak apakah vektor AB, apakah vektor BC, asalkan awak tahu kedudukan koordinat A. Kalau contohnya soalan ni awak tahu A berada di 1, 4, B berada di 5, negatif 2. Kita tidak perlu ada gambar raja ini. Maksudnya kalau sekarang cikgu tutup juga. Okay? Cikgu tutup gambar raja ini. Okay? Kejap. Tak tutup ya. Okay, kejap nak tutup dia. Okay? Cikgu tutup gambar raja ini. Cikgu tanya awak apakah vektor AB, apakah vektor BC. Kita boleh buat bila kita sudah tahu koordinat dia. Kalau cikgu bagi awak koordinat A ialah 1, 4, koordinat B ialah 5, negatif 2. Awak sudah boleh bayangkan AB berapa panjang dia dan arah dia macam mana. Arah dia macam mana. Sebab kita tahu, bila cikgu bagi 1, 4, cikgu 1, 4 lebih kurang sini. B ialah 5, negatif 2 lebih kurang sini. Maka kita sudah boleh bayangkan panjang dia macam ini. Panjang dia macam ini, arah dia ialah ke bawah, condong ke bawah. So itu bezanya. So kalau dia berada dalam sata katesan dan awak tahu koordinat dia, bila cikgu cakap vektor AB, cikgu cakap vektor BC, tanpa gambar raja pun awak tahu di mana kedudukan dia. Dan bila inilah koordinat dia,
tak kisahlah cikgu bagi berapa kali sata katesan, memang itu tempat dia. Tak macam soalan yang bukan ada dalam sata katesan. Mungkin awak boleh tengok latihan sebelum ini. Kejar AB macam ini. Kejar AB ke bawah. Kejar AB turun ikut gambar raja yang ada. Tapi kalau ini, asalkan inilah koordinat dia, dia tak akan ubah lah. Okay. Lepas tu kalau cikgu wakilkan dia dengan huruf kecil, okay, untuk vektor yang ada dalam sata katesan, cikgu tak boleh letak huruf kecil ini sesuka hati. Kalau tajuk ini awak nampak, kejap cikgu letak XY, kejap cikgu letak AB, kejap cikgu letak PQ sesuka hati saya. Okay. Contohnya dalam gambar raja ini awak nampak ABC tapi cikgu letak XY. Okay. Sesuka hati saya. Dalam soalan saya nak letak apa, letak. Dia tak adalah tetap nama huruf kecil ni kena macam mana. Tapi bila dia ada dalam sata katesan, dia mesti dalam I dan J sahaja. So di sini cikgu kata vektor dalam sata katesan dia boleh diungkapkan dalam gabungan vektor yang selari dengan pasti S, I. Nanti cikgu terangkan I dan stroke atau pasti Y, J. Maksud saya ialah vektor yang ada dalam sata katesan kita boleh tulis dalam bentuk I dan atau J. Maksudnya cikgu boleh tulis I saja tak ada J, cikgu boleh tulis J saja tak ada I, ataupun ada I ada J. Maksudnya gabungan. Maksudnya gabungan. So vektor I dan J ni sebenarnya kalau awak mahu perasan sebelum awak jawab sebelum kita masuk subtopik ini, huruf yang cikgu bagi ini cikgu tak pernah bagi awak I dan J tau. Sebab I dan J ini ialah dua vektor khas di mana awak tak boleh pakai huruf ini untuk benda lain. Maksud saya di sini, contohnya di sini cikgu boleh namakan ini 4Y. Cikgu boleh namakan dia 4A, cikgu boleh namakan dia 4B, 4H, 4M, 4P, 4Q. Sesuka hati saya, tapi cikgu tak boleh letak I, tak boleh letak J. Sebab I dan J adalah vektor yang ada dalam sata katesan dan dia ada syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat itu memang tak boleh pakai. Memang tak boleh pakai. So kalau kamu tengok nota di sini dalam ayat ini banyak benda cikgu tulis sebenarnya. Okey, vektor I sebenarnya ialah satu vektor yang selari dengan pasti X. Maksudnya kalau sekarang, okey, nanti cikgu bawa turun kejap. Kalau sekarang cikgu namakan satu vektor ini sebagai 4I. Cikgu tak bagi gambar raja, cikgu cakap 4I saja. Kamu kena faham vektor ini mesti satu vektor yang jenis ufuk. Dia ke kiri ke, dia ke kanan ke, ada syarat tengoklah. Nanti cikgu akan terangkan. Tapi sangat pasti, sangat pasti dia mesti selari dengan pasti X. Boleh Tak kisah apa nombor di sinilah. Tak kisah apa nombor di sini. Mungkin cikgu ganti dengan satu huruf dululah. Tak kisah apa nombor lah, cikgu wakilkan dengan huruf K Asalkan cikgu nampak I, cikgu akan tahu vektor ini mesti satu garis ufuk sebab dia kena selari dengan pasti X. Kalau awak nampak J, maksudnya cikgu cakap di sini ada nampak J, tak nampak I langsung kamu nampak J. Depan dia boleh cikgu letak satu nombor, apalah nombor cikgu letak. Katakan cikgu letak hash. Cikgu boleh letak apa nombor di sini. Maka bila awak nampak satu vektor di sini awak nampak J saja. Awak tak nampak I dan huruf lain. Vektor ini tak payah cakap dalam soalan pun kita akan tahu vektor ini adalah satu vektor yang jenis tegak. Sebab dia kejap. Sorry, tangan saya kena keyboard. Dia adalah satu garis tegak di mana dia kena selari dengan pasti Y. Arah dia mungkin ke atas, mungkin ke bawah. Tapi dia mesti selari dengan pasti Y. Kalau untuk J. Boleh? Kalau untuk I, dia mesti selari dengan pasti S. Maksudnya dia kena ufuk lah. Ini kena ufuk lah. Kalau ini kena tegak lah sebab pasti Y kita tegak. Apa ni? Okey.
Boleh? Okay, lepas tu okay. So bila dia melipatkan I, kita garis ufuk kan, tapi garis ufuk pun ada dua arah kan, satu mungkin ke kanan, satu mungkin ke kiri. So kamu akan tahu ialah kalau K kamu adalah satu nilai positif, maka dia akan gerak ke kanan. Okay? Kalau K kamu adalah satu nilai negatif, dia akan gerak ke kiri. Okay? Kalau untuk J punya pula, H awak kalau bernilai positif, maksudnya dia akan gerak ke atas. Okay? Kalau H awak negatif, dia akan gerak ke bawah. Dia lebih kurang macam koordinat. Okay? Koordinat S, kita bahagian positif, bahagian kanan kan? So dia ke kanan. Kalau koordinat S kita negatif, kita pergi ke arah kiri. Boleh ya? So itu benda yang awak perlu tahu. Okay, maksudnya macam ini ya. Kejap, cikgu. Ya. Katakan sekarang, cikgu bagi satu sata kartesan. Kejap. Okay, cikgu bagi satu sata kartesan. Okay, nanti cikgu bagi segi empat tempat kejap. Okay. Okay. So katakan sekarang cikgu bagi ini adalah sata kartesan di mana mungkin garis ini ialah paksi X. Paksi X. Okay. Cikgu buat tebal sikit lah untuk menunjukkan dia ialah paksi X. Garis ini ialah paksi S. Okay, katakan garis ini ialah paksi Y. Okay. Cikgu gerakkan sikit supaya awak nampak dia ialah paksi Y ya. Apalah ya. Tak sama tebal, tak apalah Okay, so katakan inilah koordinat ini ialah satu petak ialah 1 Okay. So ini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, negatif 1, negatif 2. Ini negatif 1, negatif 2, ini 1, 2 dan seterusnya lah. Okay, so kalau sekarang cikgu bagi awak vektor 4i. Okay, vektor 4i. So awak akan tahu dia mesti satu garis ufuk. Okay, dia mesti satu garis ufuk. Okay, satu garis ufuk. Okay, cikgu buat sesuka hati dulu Dia mesti satu garis ufuk dan awak akan tahulah, awak nampak nombor ini ialah positif dan arah dia mesti ke kanan. Okay? Okay, arah dia mesti ke kanan. Okay. Okay. Dan sebenarnya ada satu lagi awak akan tengok bila awak nampak ini ialah 4, maksudnya dia memberitahu kita panjang dia ialah 4. Okay? Panjang dia ialah 4. So maksudnya tadi cikgu lukis terlalu panjang, sepatutnya cikgu lukis macam ini saja. So 4i ini adalah satu vektor macam ini. Cikgu tulis satu garis, cikgu lukis satu garis ufuk ke kanan dan panjang dia 4 unit. So ini vektor dipanggil sebagai 4i. Okay? Okay, sebagai contoh katakan cikgu bagi negatif 3J. Negatif 3, tangan ketar tadi. Negatif 3J. Okay Amira, so garis ini selari dengan pasi X ke selari dengan pasi Y? Pasi Y. Okay, selari dengan pasi Y. Maksudnya cikgu akan lukis satu garis tegak lah. Berapa panjang garis tegak itu?
Kalau negatif 3. 3 kan? So kita akan lukis satu garis tegak. Tak kisahlah mana tempat cikgu lukis. Cikgu lukis satu garis tegak. Panjang dia ialah 3 petak. Okay, sorry ya, cikgu tak pakai pembaris. Arah macam mana? Ke bawah. Arah dia ke bawah. Negatif 3J. Okay. So itu bezanya kalau cikgu bagi vektor dalam sata katesak. Di mana kalau huruf kecil cikgu mesti pakai I dan J. Cikgu mesti pakai I dan J. Dan bukan setakat macam itu, bila cikgu cakap 4I, tak payah. Kalau cikgu tak sediakan sata katesak pun, awak sendiri boleh bayangkan, oh itu satu garis ufuk. Kemudian panjang dia 4, arah dia ke kanan. Negatif 3J, garis tegak, panjang dia 3, kemudian arah ke bawah. Kita sudah boleh bayangkan, tanpa cikgu sediakan gambar raja pun awak boleh bayang sendiri. Ataupun cikgu boleh bagi satu sata katesan kosong, awak sendiri lukis atas dia. Okey. So ini tadi cikgu bagi contoh di mana hanya ada I, tak ada J. Yang ini ada J, tak ada I. Cuba kamu fikirkan pula, macam mana kalau cikgu bagi 2I, kalau cikgu bagi 2I tambah 3J. 2I tambah 3J. Maksudnya, vektor dalam sata katesan ni sekali. Ada I, ada J. Sebab kalau kamu tengok ayat itu kan, dia boleh dan, dia boleh atau. Mana ayat itu? Bawah. Okay. Dia boleh dan, dia boleh atau. Benda ini sudah ada benda lari. Okay. So, boleh ada tan, boleh atau. Kalau atau maksudnya ada I, tak ada J. Ada J, tak ada I. Tapi kalau dan maksudnya boleh dua-dua. So, sesuatu vektor yang berada dalam sata katesan, selain daripada cikgu hanya wakilkan dengan I, ataupun cikgu hanya wakilkan dengan J, cikgu boleh gabungan punya. 2I tambah 3J. So, agak dia mana garis dia. So, kamu sebenarnya boleh gunakan pengetahuan yang awak belajar dalam vektor sebelum ini. Okay, vektor sebelum ini untuk benda ini. Sebab dia sebenarnya memang benda yang sama, hanya kali ini dia dalam I dan J saja. So kita cuba. Okay, Pakis. So, okay, kita tengok dulu. 2I. 2I maksudnya apa? Selari dengan pasi X. Dia selari dengan pasi S. Berapa panjang dia? 2 petak. Okay. Okay. 2I. Arah ke kanan. Okay. Arah ke kanan. Boleh? Okay. So, dia ialah satu garis ini. Okay. Dan awak sebelum ni sudah belajar operasi tambah untuk vektor kan? So, kita tambah lagi. So, sekarang tambah lagi. Maksudnya, kita mula di sini Kita mula di sini. Dan kita sudah berhenti di sini. Sekarang kita sambung buat lagi 3J. Okay, sambung Okay, 3J macam mana? Garis dia macam mana? Sambung ke atas lah kan? Cikgu akan lukis satu garis ke atas lah sebab dia J, selari dengan pasi Y. Dan awak nampak tambah 3, itu sebabnya kawan kamu kata ke atas lah. Kalau cikgu kata tolak 3, awak akan jalan ke bawah. Ke atas berapa petak? 3 petak. Okay, so tempat ini, kejap bagi cikgu hitamkan sikit. Okay, so ini garis dia, Maka soalan saya, 2I tambah 3J. Mana vektor ini? Okay, mana vektor ini? 2I tambah 3J. Awak mula di mana tadi? Boleh baca koordinat dia. Awak tadi mula di mana? Dekat awak baca koordinat dia sana. Negatif 4, 1. Okey, kita mula di sini. Dan awak berhenti di mana? Negatif 2, 4. Okey. So, ini jawapan dia. Maksudnya, cikgu hitamkan sikit. Kau nampak nama warna sama je. Ungu kau.
Okey. Garis ini baru merupakan 2I tanpa 3J. Arah macam mana? Condong ke atas ke condong ke bawah? Condong ke atas. Condong ke atas sebab kita daripada tempat mula kepada tempat berhenti. Okay? Daripada tempat mula kepada tempat berhenti. So dia condong ke atas. So bila cikgu tanya 2I tanpa 3J, so ikut pengetahuan apa yang kita belajar sebelum ini, inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Satu garis arah condong ke atas dengan kamu bilang sini 2 petak ke kanan, 3 petak ke atas. So sebarang garis condong kita dalam Sata Katesan kita boleh namakan dia. Kita boleh namakan dia. Okey. Cikgu sengaja letak satu garis Okey. Katakan cikgu sekarang letak satu garis ini pakai line lebih elok, nanti tangan saya ketar lagi. Okey. Katakan sekarang cikgu letak satu garis macam ini. Okey, satu garis macam ini. Apalah, okey, tepas sikit. Okey, tepas sikit. Okey, dan cikgu letak anak panah. Okey, katakan cikgu letak anak panah. Okey, cikgu letak anak panah macam ini. Okey, dan cikgu minta awak tolong namakan vektor ini. So, kalau kamu tengok vektor ini, dia bukan arah selari dengan pasi X, dia juga bukan arah selari dengan pasi Y. So, kalau saya nak terus namakan dia, dia mesti merupakan gabungan I dan J. Okey, cikgu pergi senam punya dulu. Katakan sekarang kalau cikgu buat satu garis ini, senam punya. Okey, cikgu buat satu, alamak. Okey, kalau saya buat satu garis ini dan cikgu buat arah macam ini. Okey, cikgu suruh awak namakan vektor ini, garis hitam ini cikgu highlight dengan warna ungu Kita pergi lebih senang punya dulu. Kalau kamu tengok ni dia selari dengan pasi Y. Kalau selari dengan pasi Y, nama vektor ini mesti dia hanya ada J, tak ada I Okey, apa nama ini Farisa? Negatif 3J. Ada sama dengan garis biru tepi itu kan. Negatif 3J. 3 sebab 3 petak. Negatif sebab arah ke bawah. Okey, cikgu pergi lagi satu contoh. Bagaimana dengan garis baru yang cikgu lukis ini? Apa nama vektor ini? Ada ni? Negatif 2I. Okey, kita nampak dia selari dengan pasi S. So kita tahu dia mesti ialah melipatkan I, tak ada J lah Okay, ada I, tak ada J. Kemudian kita nampak 2 petak, itu sebenarnya awak kata 2, tengok ke kiri negatif. Okey ini yang lebih senang. Okey, sekarang kita balik kepada ini. Yang condong punya. So bila condong punya, jawapan kita tak mungkin hanya ada I, tak ada J, ataupun ada J, tak ada I. So kita gunakan konsep ini. Gunakan konsep ini. Okey So cuba buat siapa ini? Ain. Awak bagi nama dulu. Nanti cikgu cakap betul, tak salah. Kalau garis ini. Okey, negatif 4I. Negatif 4I. Tambah 2J. Tambah 2J. So kita buat ajalah. Dia mula di sini. So kita akan jalan sebab kita sebenarnya kalau nak I dia sama ada kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. So kita jalanlah 1, 2, 3, 4. 4I. Kemudian lepas negatif 4I lah sebab ke kiri. Lepas tu kita jalan ke atas positif 2J. So kita boleh namakan vektor ini negatif 4I tambah 2J. Itu beza sikit vektor IJ biasa dengan vektor yang berada dalam Sata Katesan. Di mana bila dia berada dalam Sata Katesan, kalau cikgu bagi gambar raja, awak sendiri boleh namakan. Awak sendiri boleh namakan dia ialah berapa I, dia ialah berapa J, dia ialah berapa I plus berapa J. Tak payah cikgu cakap sudah. Tak macam latihan sebelum. Cikgu yang katakan, okey, vektor AB ialah 2I tanpa 4J. Bukan ada IJ. 2A tanpa 4B. Lepas tu cikgu bagi nisbah, tanya awak. Yang ini tak.
ini dia sebenarnya kita boleh namakan sendiri Kita boleh namakan sendiri dan sama juga kalau cikgu bagi vektor awak boleh imagine sendiri macam mana bentuk vektor perkenaan. Tidak perlu cikgu sediakan gambar aja. Okey Okey, balik kepada nota kita. So tadi cikgu baru cerita ayat ini apa maksudnya vektor dalam sata katesan. Okey, so sekarang kita ini benda sebenarnya cikgu pun sudah terangkan tapi cikgu highlight baliklah So vektor I adalah satu vektor selari dengan pasti X. Kalau vektor J ialah selari dengan pasti Y. Okey. Yang tadi sebenarnya kita sudah buat tapi cikgu tak highlight untuk kamu ialah untuk vektor I, kalau cikgu tak letak nombor di depan kalau cikgu tak letak nombor di depan maksudnya satu lah satu I. Vektor I ini panjang dia sentiasa ialah 1 unit. Itu sebabnya kenapa bila cikgu kata 4I awak terus lukis 4 petak. Sebab 1I 1 unit, 4I 4 unit. Begitu juga untuk J. Kenapa tadi bila cikgu tulis 3J awak terus tahu dia ialah 3 petak. Sebab 1J magnitude dia ialah 1 unit. So kalau sekarang cikgu kata 3J, 3 unit lah panjang dia. Boleh So I dan J ini selain daripada dia ialah vektor yang berada dalam sata katesan, oleh kerana magnitude dia ialah 1 unit, I dan J ini juga boleh dinamakan sebagai vektor unit. Ini satu lagi istilah baru, vektor unit. Okay. Sebelum ini kita pernah belajarkan vektor sama, vektor negatif, vektor selari, vektor vektor selari. Okay. So di sini ada satu lagi iaitu vektor unit. Okey, vektor unit ialah vektor yang mempunyai magnitude dia 1 unit. Kalau kamu tengok ini awak belum belajar dalam matematik. Tak apa. Okey, ini sajalah Vektor unit di mana magnitude vektor perkenaan cikgu letak modulus Kalau kamu ingat dalam tajuk vektor, kalau cikgu letak modulus maksudnya magnitude magnitude dia 1 unit. Dia boleh apa-apa arah, tapi panjang dia ialah 1 unit. So vektor I, vektor J ialah contoh-contoh vektor unit. Nanti kita akan belajar pula rumus untuk mencari vektor unit. Rumus untuk mencari vektor unit. Tapi mungkin bukan hari inilah. Okey, boleh Okey. So bila kita tahu panjang dia ialah 1 unit dan selari dengan pasti S, so vektor unit ini kita boleh wakilkan dalam bentuk ini. Kalau kamu tengok bentuk ini, dia sebenarnya macam translasi, penjemahan. Ingat benda ini. Penjemahan. Cikgu kena sediakan kotak juga kerja. Cikgu bagi grid sajalah. Sebab ini contoh saja. So grid Okey, cikgu ini awak belajar dalam matematik. Okey, katakan inilah titik A. Lepas tu cikgu ini objek awak. Ini yang awak belajar dalam matematik. Cikgu suruh awak lakukan translasi. Okey, katakan cikgu bagi translasi 2, 4. Apa maksudnya? Ataupun kalau cikgu tanya apakah image dia? Kalau cikgu suruh awak buat translasi 2, 4. So titik ini macam mana pergerakan kenapa titik baru? Okey. So titik ini, titik A ini, macam mana pergerakan dia? Kalau cikgu suruh buat translasi 2, 4. Intan? Macam mana pergerakan? Ingat tak? 2, 4. Tak ingat. Nanti. Perkataan translasi ada tak? Ataupun tak pernah dengar lagi? Pernah? Penjemahan. Adalah benda ni ada belajar, hanya awak tak ingat Okey. Siapa ingat translasi? Dia akan jalan 2 ke kanan, 4 ke atas. Ya. Siapa yang cakap ini? Elia. Kata tadi saya tanya baru ingat. Okay. So di sini bila kata 2, 4 ini maksudnya 2 ke kanan, kemudian 4 ke atas. So ini ialah image. Okay. Kurang tepat. Alamak. Tak apalah, lebih kurang lah. Okay. Ini ialah image untuk A. Image untuk A, kalau saya lakukan pergerakan translasi 2, 4.
So kalau kamu belajar vektor I tadi, vektor I maksudnya magnitude dia 1 unit. So kalau cikgu cakap 1 I, kita kan tahu gambar raja dia macam ini. Gambar raja macam ini. Kita jalan 1 langkah ke kanan. Okay? 1 langkah ke kanan. So kalau cikgu wakilkan dalam translasi, 1 langkah ke kanan, so cikgu akan letak 1, kemudian cikgu tak gerak atas bawah. 1, 0. Itu tatanya dalam nota tadi. Kenapa cikgu kata vektor I ialah 1, 0. Nanti cikgu go atas balik ya. Okey, bila cikgu tanya J, kita tahu J ialah 1 unit. Okay? Arahnya ke atas. So kalau cikgu kaitkan dengan translasi, maksudnya cikgu tidak ada pergerakan, cikgu tidak ada pergerakan kiri kanan. So nombor pertama cikgu bubuh 0. Lepas itu cikgu buat 1 langkah ke atas. So cikgu bubuh 1. Okay. Nanti kita tengok balik nota. Cikgu terpaksa menerangkan konsep-konsep ini kepada awak sebab sekarang kita memang ada soalan uji konsep tau. Soalan uji konsep maka betul terus dapat markah salah habis semua. Dan cikgu tidak tahu soalan konsep apa yang akan diuji dalam exam. Sebab dalam SPM sebelum ini dulu tak ada, sekarang ada banyak soalan konsep dan soalan konsep yang cikgu nampak itu dia tidak tahu berlainan. So cikgu apa yang saya boleh buat ialah semua konsep soalan benda-benda konsep yang awak perlu tahu cikgu kena cakap dengan awak. Bukan setakat tahu kira, awak kena tahu konsep dia. Tapi macam mana nak diuji nanti, kita tengok soalan. Okay? So di sini itu yang tadi kenapa cikgu kata I ini cikgu boleh tulis dalam bentuk 10 dan J cikgu tulis 01. Sebenarnya benda ini dikaitkan dengan translasi. Okay, lepas tu apa yang cikgu tulis belakang ini, apa yang cikgu tulis belakang ini, ayat inilah magnitude dia 1 unit. Sebab ayat ini magnitude dia cikgu kecilkan sikit. Ini magnitude dia 1 unit. Itu sebabnya cikgu kata modulus untuk I ialah 1. Okay? Modulus untuk J ialah 1. Sebab magnitude dia 1 unit. Dia lari tak apalah ya. So itu yang awak kena faham Modulus dalam tajuk vektor. Modulus dalam tajuk vektor maksudnya ialah magnitude. Sebab mungkin tiba-tiba ada satu soalan konsep Ini soalan konsep cikgu boleh tanya awak Cikgu tak bagi apa-apa, tiba-tiba cikgu tak suruh awak nyatakan. Jadi akan nyatakan aja. Nyatakan apakah magnitude 3I? Lepas tu mana nak jawab? Apakah magnitude 3I? So kamu kena faham, 3I maksudnya magnitude dia 3 kali ganda daripada I. 3 kali ganda daripada I. Kalau I ialah 1 unit, 3 kali ganda daripada dia 3 lah. Tapi kalau sekarang cikgu bagi 3x. Ini question mark. Kalau cikgu tiba-tiba tanya soalan, nyatakan 3i. Awak boleh terus cakap 3i ialah I. Sebab kita memang tahu I ialah satu vektor khas. Tapi kalau cikgu tanya awak, nyatakan 3x. Sorry kalau maklumat hanya macam ini, saya tak tahu apa jawapan dia. Cikgu tak tahu apa jawapan dia sebab saya tidak tahu magnitude X itu berapa. Kalau magnitude S itu ialah 2 unit, maka sini sepatutnya 3 kali ganda daripada 2, 6. Kalau kamu ingat kita pernah buat soalan ini kita pernah buat pada latihan kita pada muka surat waktu cikgu ajar magnitude. Okey, kamu boleh yang bawah ini yang bawah ini kalau kamu nampak waktu itu cikgu bagi A. Cikgu bagi A kepada awak. Okey, pada muka surat 2 soalan 4. Okey. So kalau soalan ini cikgu tanya apakah magnitude 3A? A ini bukan vektor khas. So kita mesti baca dalam soalan, cikgu akan beritahu kamu dulu vektor A itu berapa panjang dia. Tapi kalau cikgu tanya 3I, 4J, kita boleh terus dapat jawapan sudah. Kita boleh terus dapat jawapan sudah sebab kita tahu I itu 1 unit, J itu 1 unit. Sebab memang wajib. I ialah 1 unit, J 1 unit. Itu pun sebabnya kita boleh terus lukis sebelum ini kita terus lukis saja. Kalau 4I kita lukis 4 petak sebab kita tahu dia ialah 4 unit. Okey. Boleh ya? Okey. So ini cikgu baru terang ayat ini saja. Okey ya.
Okey, sekarang kita pergi kepada mana saya lukis tadi. Oh, ini saya cikgu tutup punya. Okey. Buka balik. Okey, cuba ini ya. Cikgu cuba ini ya. Okey, cikgu nak kamu tengok garis ini. Tak. Dari titik asaran pergi kepada titik A. Titik asaran kepada titik A. Okey. Cuba namakan vektor ini. Cikgu sengaja tak sediakan petak tapi awak sendiri imagine berapa langkah ke kanan ataupun kiri, kemudian berapa langkah ke atas ataupun ke bawah. Okey. Daripada tempat O jalan sampai A. Daripada tempat O jalan sampai A. Apakah nama vektor ini? So, di sini awak tengok dia bukan selari dengan pasti S, dia bukan selari dengan pasti Y. So, jawapan awak mesti ada gabungan lah. Maksudnya mesti ada gabungan I dan J lah. Tak mungkin hanya ada I. Sebab kalau hanya ada I, dia kena garis ufuk. Kalau hanya ada J, dia kena garis dekat. Tapi sekarang dia condong. Bila condong, mesti ada gabungan kedua-dua. Okey, Farisa. Agaknya vektor OA ini berapa I? Sekejap. Dia mesti berapa? I tambah. Okey, satu I lah. Itu sebenarnya awak kata I saja. Okey, I tambah. Sekejap. Imagine sikit. 3. Koordinat A itu ialah 1, 4. 4J lah. 4J. Boleh? Kenapa 4J garis kuning tekak ini? Sebab Boleh? kotak. Mesti ada 4 kotak di sini kan? Okey. Boleh ya? Cikgu padam. Okey ya. Okey, sekarang cikgu pergi kepada garis C ini ya. Daripada O pergi C. O pergi C. Okey, sekali lagi dia ialah satu garis condong. So nanti kita punya jawapan mesti ada I, mesti ada J. Tak mungkin hanya ada I, tak ada J ataupun hanya ada J, ada I. Dia mesti merupakan gabungan. So cikgu nak tahu berapa I, berapa J. Amira? Negatif 8I Okey, lepas tu? tambah J. Okey, koordinat C itu ialah negatif 82. 2J. Okey, so kita tahu jawapan dia ialah negatif 8I sebab kita jalan ke kiri 8 langkah. Lepas tu kita jalan ke atas 2 langkah. Tambah 2. Ya? Okey, lepas tu kita pergi kepada kita pergi kepada garis OB. Warna apa pula? Okey, warna biru. Tak boleh. Ada banyak biru di situ sudah. Okey, warna hijau. OB. OB. So, sekali lagi, dia adalah satu garis condong kan? Dia adalah satu garis condong. So, jawapan kita mesti ada I, ada J. So, berapa I, berapa J? Sini dulu. Okay, Shikin. Berapa I, berapa J? 5I tolak 2J. Okay, so kita akan kata dia ialah 5I tolak 2J. Boleh? Okay, sekarang apa yang cikgu nak kamu tengok ini ya, kejap. Okay. Cuba awak tengok koordinat dengan ini. Okay. Koordinat C dengan vektor OC dan koordinat B dengan vektor OB. Awak nampak apa hubungan antara mereka tak? Farisa, ada nampak tak? Ada kaitan sikit. Cuba tengok ini. Koordinat kita ialah 5, negatif 2. Vektor kita 5I tolak 2J.
I dia sama Awak nampak tak kan? Nombor ini sama dengan nombor ini. Nombor ini sama dengan nombor ini. Jadi kena ikut koordinat lah. Nanti cikgu terangkan. Itu perasaan dia. Cikgu ikut koordinat. Awak nampak tak? Kalau ini negatif 8, negatif 8. 2, 2. 1, 1. Kita tak nampak sebab tak tulis kan. 1 I kita tak tulis 1 di sini. 4, 4. Itu perasaan dia. Cikgu ikut koordinat. Okey? Kita akan ikut koordinat kalau kamu tengok. Cikgu tiap-tiap kali mula daripada O. Kalau sekarang cikgu tak mula daripada O, contohnya cikgu ambil satu garis ini. Cikgu pakai warna, katakan cikgu pakai warna oranye. Tengok cikgu ambil daripada C cikgu ambil C kepada A. Sorry tangan kertas sikit. Daripada C pergi kepada A. Okay? Maksudnya cikgu sekarang tanya awak CA cikgu tanya awak CA. Apakah vektor dia? So, kali ini tak mungkinlah kita kata nak ikut koordinat. Sebab kalau awak kata cikgu nak ikut koordinat, nak ikut C punya kan nak ikut A punya. Faham kan? Kalau awak kata cikgu ikut C punya, kalau ikut C punya maksudnya negatif 8I tanpa 2J, takkanlah awak nak kata garis hitam ini dengan garis oranye ini adalah dua vektor yang sama. Nampak sangat kan? Macam ini panjang sikit, kemudian ini arah condong ke sana, ini ke sana ke sini, mana sama. Kalau awak kata cikgu ikut koordinat A, ikut koordinat A garis merah ini. Merah dengan oranye ini pun nampak lain kan, merah pendek kan, oranye lebih panjang kan. So, sekarang kalau cikgu tanya CA, apakah vektor dia? Okey, tengok gambar raja sebenarnya tahu. Siapa lagi cikgu belum panggil ya? Kena atas baliklah. Okey, Bakis. Cikgu bagi tolong awak sikit. C nak pergi A. Cuba tengok cikgu punya highlight. Tangan saya ketah. Okey. Cuba fikir ni. Tengok saya gerak kan? C nak pergi A. Berapa I? Dari negatif 8 pergi 1 lah kan? So berapa? Berapa I? Nanti awak gerak kiri ke gerak kanan? Kanan. Ke kanan. So positif lah kan? Berapa awak jalan Dari negatif 8 sampai 1. 9. So kita akan kata dia ialah 9I. Okey. Garis ini ke atas ke bawah? Atas. Ke atas. So positif lah kan? Berapa langkah di sini? Dari berapa ke berapa? 2 ke 4. 2 ke 4 maksudnya? 2J. 2J. So CA kita ialah 9I tanpa 2J. Kalau kamu tengok dia tak ada kaitan dengan koordinat ini, tak ada kaitan dengan koordinat ini. Nanti kita pun memang akan belajar juga macam mana kita nak dapat CA. Hari ini mungkin tak sempat lah. Tapi cikgu nak highlight di sini ialah yang tadi Firisa dapat ID tu cikgu ikut koordinat. Syaratnya dia mesti mula daripada O. Okey, kalau sekarang cikgu bagi dua huruf ini tak ada titik asaran di sini, maka nak tahu dia berapa I, berapa J, kita kena buat sesuatu. Baru boleh dapat jawapan dia. Kita tak boleh kata cikgu ambil koordinat dia. Sebab ada dua koordinat yang berbeza. Mana satu nak pakai? Tadi cikgu sudah terangkan dia tak sama kan? Okey, kita akan dapat satu nombor baru, 9 dan 2. Kita akan dapat nombor baru. Dan untuk dapat jawapan ini, satu caranya memang awak lukis dalam sata katesan, lepas tu awak imagine lah. Negatif 8 jalan sampai 1. Itu berapa langkah? Kiri, kanan. Kemudian dari ini ke atas. Okey, berapa langkah untuk tulis jawapan ini. Tapi nanti cikgu akan tunjukkan satu kaedah di mana tak payah gambar raja, kita buat operasi saja, kita boleh terus dapat jawapan 9I tanpa 2J ini Okey, boleh ya? Tapi bukan lesson hari inilah. Les cikgu hari ini nak cakap ialah mesti melalui kosong. Baru awak boleh pakai ayat itu. Cikgu ikut koordinat dia. Boleh ya? Okey. So, balik kepada nota kita. Okey. Ini maksud saya. Bila awak diberi satu koordinat, okey, vektor kedudukan bagi titik A relatif kepada titik O. Itu maksudnya OA. Kita boleh terus tulislah macam tadi
Frisa cakap lah. Kalau sekarang kita punya A ialah, cikgu bagi nombor baru lah, cikgu tak ingat tadi apa. Kalau A kita ialah 52, maka bila cikgu tanya apakah OA, kita boleh macam Frisa cakap tadi. Cikgu ikut koordinat dia. Okey, Frisa apa jawapannya? Berapa 52. I, berapa C? I 5I tambah 2C. Okey, boleh. Tapi ini dia mesti relatif kepada titik O. Mesti mula daripada O pergi kepada titik tersebut. Okey, boleh ya? Dan untuk vektor 5I tambah 2J, satu cara awak tulis macam inilah, 5I tambah 2J untuk vektor OA ini. Dan kita pun boleh tulis dia dalam bentuk macam awak nampak translasi tu. Okey, dalam keadaan atas bawah. 5, 2. Okey, di mana kita panggil ini sebagai vektor lajur. Bentuk ini dipanggil sebagai vektor lajur. Okey ya? Boleh ya? Selain daripada tulis 5I tambah 2J, macam saya malas nak tulis banyak kali I dan J. Okey? Sebab kena buat gelombang lagi kan. Saya boleh tulis dalam bentuk matris atas bawah macam inilah. Okey? Sama masuk. Maksudnya, kalau sekarang cikgu bagi awak vektor, contohnya cikgu bagi vektor AB. Okey, ialah 4, 2. Automatik awak tahu ini maksudnya ialah 4I tambah 2J. Ingat vektor lajur ini hanya boleh ditulis untuk vektor I dan J. Sekarang kalau cikgu bagi awak vektor AB yang dulu punya. Contohnya 3A tambah 6B. Yang ini hanya boleh tulis 3A tambah 6B. Tak boleh kata, oh cikgu saya buat 3, 6. Tak boleh. Yang boleh tulis dalam vektor lajur, syaratnya vektor itu dalam sata katesa. Maksudnya kita wakilkan dia dengan I dan J. Boleh ya? Jangan salah faham tau. Dia hanya IJ boleh pakai. Sebab pernah ada cikgu tanya, boleh tak vektor-vektor lain tu kita, dia bukan IJ, dia AB kita tulis dalam bentuk vektor lajur untuk memudahkan pengiraan. Awak boleh dapat jawapan yang betul, tapi dari segi konsep apa yang awak buat itu adalah salah. Okay, itu penerangan yang dapat daripada guru-guru lain lah. So bukan IJ jangan buat vektor lajur. Sebab cikgu risau ada guru tuition ajar macam ni. Sebab cikgu pernah nampak ada guru tuition ajar kalau dia bukan IJ, dia suruh awak buat dalam vektor lajur untuk buat pengiraan. Dia memang nampak senang. Tapi dari segi konsep benda itu adalah salah sebenarnya. So cikgu tidak galakkan awak pakai ini. Awak akan salah konsep lain kali, nanti awak tak boleh bezakan vektor IJ dengan vektor biasa. Okay, so kita tengok contoh pertama. Cikgu bagi koordinat P ialah 1, 3. Koordinat Q ialah negatif 2, 4. So cikgu tanya apakah vektor OB? Tak payah gambar aja, kita pun tahu sebab cikgu relatif kepada O. Cikgu tanya OP. Cikgu tanya apakah OP dalam bentuk, cikgu nak jawapan, awak tulislah berapa I, berapa J. Berapa I, berapa J. Mula daripada atas tadi pakiskan. Ilya tadi sudah kan? Intan. Vektor OP. Berapa I, berapa J? Kalau koordinat P awak ialah 1, 3. Kalau 1I tambah 3J? 1I tambah 3J. Hanya 1I biasanya 1 kita tak tulis lah. Macam itu saja. Tak ada pengiraan pun. Sekarang cikgu tanya P. Ini berhati-hati sikit. Cikgu ada O tapi cikgu terbalikkan. Cikgu tanya apakah QO? Apakah QO? Haras? Haras? Ya cikgu. Boleh. Cikgu bagi koordinat Q ialah negatif 2, 4. Kalau cikgu tanya QO, berapa I, berapa J? Cuba. Cikgu tengok awak boleh aplikasikan tak? Di mana cikgu tak payah terangkan. Cikgu memang belum terangkan. Tapi kalau kamu faham konsep, awak boleh sendiri bagi saya jawapan sebenarnya. Boleh tak? Cuba. Salah tak apa. QO. Cepat Haras, jangan membazir masa. Awak rasa berapa? QO. Negatif 2I. Kalau awak kata negatif 2I, itu saja. Tambah 4J.
Okey. Kalau awak kata negatif 2i tanpa 4j, dia mesti bukan QO, dia ialah OQ. O mesti letak di depan. Okey So, sekarang kalau OQ ialah negatif 2i tanpa 4j, ikut apa yang awak belajar sebelum ini, kalau cikgu tanya QO maksudnya arah songsang kan? Vektor negatif. So, Negatif 2 yang Q tu. OQ ialah negatif 2i tanpa 4j. Sekarang QO maksudnya benda itu arah sudah terbalik. So negatif 2i kalau awak terbalikkan arah dia. 4J tolak 2I. Sekejap. Bukan. Okey. Terbalikkan arah dia. Maksud kita satu-satu buat. Negatif 2i maksudnya ke kanan 2 langkah. Terbalikkan arah dia. Negatif 2i. Ke kanan, ke kiri. 2I tolak 4J. Ya, kita ubah tanda dia. Oh, okey. Kan kita ada buat sebelum ini. Hanya sebelum ini bukan IJ. Sebelum itu SYAB. So, bila OQ dengan QO, kita tahu hubungan mereka ialah panjang sama aja. Tapi beza ialah arah. Satu ke arah, katakan contoh atas, satu. Katakan ini O kamu, ini Q kamu. Q kamu sepatutnya kalau ikut gambar aja. Ini logiknya Q awak di sinilah. So bezanya OQ macam ini. Kalau QO sebenarnya benda yang sama, tapi QO arah ke bawah. Magnitude dia sama, tapi satu ke atas, satu ke bawah. So apa yang awak perlu buat, awak hanya perlu ubah tanda pada vektor kamu. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Bukan suruh awak terbalikkan dua ini. Sebenarnya terbalikkan dua ini masih sama pun. Masih sama pun pergerakan dia. Awak tengok ini macam kerana ada di antara kamu memang akan terfikir macam ini. Cikgu, cikgu letak grid Cikgu letak grid supaya awak nampak benda itu sama. Kejap cikgu letak grid negatif. Kamu tengok tadi kita negatif. Negatif 2i tanpa 4j kan? So kalau tadi kita buat negatif 2i, katakan cikgu mula di sini cikgu mula di sini, negatif 2i, cikgu jalan 2 langkah ke sini. Lepas tu 4j, cikgu, alamak, kena saya itu kejap. Undo. Cari sini ada ruangan. Cikgu jalan 2 langkah ke kiri, lepas tu cikgu jalan 4 langkah ke atas. So ini tempat mula saya, ini tempat henti saya. So ini jawapan saya. Jawapan saya. Negatif 2i tanpa 4j. Kalau sekarang awak terbalikkan. Sebab tadi kan bila cikgu kata arah dia terbalik, memang ada di antara kamu akan fikir, cikgu terbalikkan maksudnya 4j tolak 2i. Terbalikkan cikgu. Tapi kalau kamu tengok 4j tolak 2i, awak dapat jawapan yang sama. Awak tengok cikgu mula di sini Cikgu mula di sini. 4j maksudnya apa? Jalan ke atas 4 langkah. So 1, 2, 3, 4. Tolak 2j. Jalan ke kiri 2 langkah. Akhirnya juga itu arah dia. Tak terbalik apa pun. Walaupun awak tulis ini terbalik. Awak katakan terbalik cikgu, terbalik. Ini tak dipanggil terbalik Sebab awak tengok dalam gambar aja, negatif 2i tanpa 4j garis merah ini. Kalau 4i tolak 2j, garis ini juga. Arah pun sama juga. So nak terbalikkan dia ialah kita kena ubah tanda. Kita kena ubah tanda, maksudnya positif, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Kalau kamu tengok garis ini Cikgu mula di tempat M 2i, so cikgu jalan ke kanan 2 langkah. Tolak 4j, cikgu jalan ke bawah 4 langkah. 1, 2, 3, 4. So ini tempat mula saya, ini tempat berhenti saya. So ini jawapan saya. Ini jawapan saya. Cikgu padang yang tak ada kaitan Cikgu padangkan ini.
So ini garis dia. Mungkin awak kata cikgu dua garis yang berbeza. Okey, cuba cikgu gerak ke atas. Okey, awak tengok cikgu tindihkan dia. Kan garis yang sama, hanya satu ke atas, satu ke bawah. So itu cara kita ubahkan arah dia. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Bukan kita balikkan kedudukan dia. Okey, ini cikgu terangkan kefahaman ini. Okey. Okey, balik kepada soalan kita. Okey, B sudah settle. Mana C saya? Oh, C sudah hendak kena tendang ke bawah. Okey. Kita tengok C kita. Kejap. Okey. Okey. Ungkapkan PQ dalam bentuk vektor laju SY. So sekarang kamu kena imagine sikit Awak kena imagine sikit. Okey. Cikgu bagi gambaran Tadi kita telah cuba buat dengan cara gambar raja Nanti cikgu akan tunjuk cara kira So dengan cara gambar raja X, Y. So awak kena untuk ini kita boleh buat lebih kurang So 1, 3 awak bayangkan ini 1, 3 ini tempat 1, ini tempat 3 Okey, lepas tu Q kita ialah negatif 2, 4 sini Okey, ini tempat 4 Sekarang cikgu tanya garis ini P pergi Q. P pergi Q. P pergi Q. Okey. Cuba imagine apa jawapan dulu. Nanti cikgu tunjuk cara kira dia. Okey, P pergi Q. Haras, depan Haras. Helmi ada? Ya, masa saya habis. Cepat. Helmi ada? Ada. Okey, Helmi. Okey, kalau ikut gambar raja, P nak pergi Q. Boleh imagine tak? Tekan positif negatif. Negatif berapa? 1. Ini negatif 1 sampai sini aja kan? 2. Ini kan? 2. Ya ke? Ini 1, ini negatif. Oh, 3. 3. So negatif 3i. Okey, lepas tu ini nak pergi ke sini? 1J. 1j. Okey, 1j. Sebelah tak cukup masa. Okey, so negatif i tambah 1j ataupun kita kata tambah j. Tapi kalau soalan minta kita tulis dalam vektor laju, awak tulis ini dikira salah So kita tulis dalam vektor laju. Atas ikut tulis apa, Helmi? Negatif 3. Negatif 3, bawah 1. 1. Okey, so ini kita pakai teknik gambar raja. Okey, cikgu tak sempat ajar awak teknik pengiraan. Kita sambung besok lah teknik pengiraan So nanti kalau ada soalan ini awak pakai teknik gambar raja sebab cikgu tak sempat. Okey, latihan untuk hari ini awak buat soalan 1 mencukupi. Okey, soalan 1 mencukupi vektor laju macam mana nak bagi saya? Untuk memudahkan awak tangkap gambar PMJ ku. Boleh tangkap gambar PMJ ku untuk soalan 1 ini. Sebab ini awak tak dapat type untuk saya. So awak pakai PMJ ku jawapan ABC. Maksudnya kerja awak lah. Awak tangkap bagi saya. Boleh tulis nama untuk memudahkan saya tak payah grow atas siapa yang tengah cakap dengan saya. Boleh? Okey.